Kuis mingguan Easy Korban Selamat Pagi Malaysia. Tonton rancangan Selamat Pagi Malaysia setiap hari Jumaat dan jawab soalan yang diberikan. Dua pemanggil bertuah yang berjaya menjawab soalan dengan betul akan membawa pulang hadiah berupa sehelai jubah yang bernilai RM200. Tunggu apa lagi? Jom sertai kami. Jangan lupa untuk terus bersama kami esok dan hari-hari seterusnya untuk menyertai kuis yang disediakan dan juga untuk menyaksikan pengisian menarik untuk hari esok dan hari-hari seterusnya. Baik, Mai Pakat Mai. Pakat Mai ramai-ramai. Saya bukanlah orang utara kan. Jadi orang utara tahu. Tak ada. Belum lagi, mana tahu jumpa jodoh utara ke tak tahulah kan. Tapi di utara ataupun di Perlis khususnya akan berlangsungnya Pesta Angin Timur Perlis 2016. Pada 11 hingga 13 Mac. Esok dah mula. Di Kampung Padang Benter Simpang 4 Perlis. 10 pagi hingga 11 malam. Banyak pengisian menarik. Ada banyak pengisian menarik. Antaranya yang kita lihat, yang paling menarik untuk ini, pertandingan lumba kerbau besi. Lepas tu pertandingan tarik anok. Apa itu? Tarik anok. Lepas tu ada pertandingan petani sadar. Nak tahu dengan lebih lanjut, Pesta Angin Timur Perlis 2016. Apa kata kita bersama dengan tetamu kita di studio, Encik Rahmat Mohamad Noor, pengarah JKKN Perlis. Selamat pagi, Encik. Selamat pagi, Assalamualaikum, Encik Rahmat. Assalamualaikum. Dari Perlis datang ke sini. Sama-sama nak kita kongsi. Sama-sama untuk menyebarkan program ini kepada Mai Pakat Mai. Pakat Mai lah. Pakat Mai ramai-ramai. Saya ni pun sebenarnya bukan orang utara. Tapi di sana bila diorang tengok rupa saya ni, diorang kata saya ni orang Penang kah? Tapi saya sebenarnya orang selatan. Jadi nak cakap utara ni sikit-sikit tu boleh lah. Itu yang Mai Pakat Mai ramai-ramai. Ramai-ramai ni. Okey, Pesta Angin Timur Perlis 2016 tahun ini masuk tahun yang keempat penganjurannya, Encik Rahmat ya. Jadi banyak aktiviti yang diadakan melibatkan masyarakat di sana dan juga untuk aktiviti yang berlangsung selama 3 hari ini, apa antara keunikan dan kelainan berbanding penganjuran sebelumnya? Ya, Cik Mel, sebagai pendahuluannya sukalah saya nyatakan bahawa program Pesta Angin Timur Perlis ini adalah salah satu daripada program merakyatkan seni budaya yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di seluruh negara. Jadi Perlis adalah negeri yang pertama mengadakan PMS khas ini, iaitu Pesta Angin Timur Perlis lah. Keunikan program ini ialah kita mengadakannya di tapak program ni kita adakan di Tanah Bendang, di sana panggil Bendang, ataupun di sawah yang kita ratakan seluas 20 relong lah. Kalau sawah sana kita panggil relong. Jadi seluas 20 relong. Musim sekarang ni pun musim menunggu tanaman semula. Jadi sebelum ditanam semula padi, kita ratakan tanah sawah tersebut dan kita jadikan sebagai tapak program. Ada masa untuk buat semua ni. Ya, ada masa. Nak buat sawah tu yang tarik anok tu. Kalau dulu pakai kerbau kan, nak buat sawah yang anok tu ialah satu nama sejenis alat orang dahulu kala ketika belum ada mesin-mesin lagi moden sekarang ni, yang mana untuk menggembur tanah tu anok tu ditarik oleh seekor kerbau. Jadi sekarang ni kita cuba kembalikan semua nostalgia penggunaan anok tu sendiri yang ditarik oleh orang. Yang ini, pertandingan ini dianjur dan diselaraskan oleh pihak Fama. Jadi Fama kalau tahun lepas dia buat kerbau besi, tahun ni dia buat pertandingan tari anok. Tapi kerbau besi kita buat juga. Ada juga. Kerbau besi. Ya, kerbau besi. Kerbau besi ni dia macam kerbau besi ni sebenarnya nama manja di sana lah. Sebenarnya dia sejenis alat pembajak sawah atau dikenali sebagai kubota. Jadi kubota inilah yang akan ditunggang oleh peserta dan dia berlumba di tanah Bendang tu seluas sepanjang 100 meter, kemudian patah balik, dan yang
sampai awal tu kira pemenang lah. Jadi dari yang ini kita tengok daripada mereka merempit di jalan raya, baik kita merempit pula di tanah sawah. Betul, betul. Di tanah Bagus sawah. Bagus juga idea tu. Di tanah sawah. Kenapa dinamakan Pesta Angin Timur? Tu dia. Okey, kita menamakan Pesta Angin Timur ini adalah mengambil nama sempena dengan peredaran musim daripada musim sejuk ke musim panas. Sekarang ni kalau kita tengok sekarang ni dah sampai ke musim panas lah ni. Dah daripada musim sejuk ke musim panas. Jadi musim ni yang uniknya hanya di negeri Perlis saja yang dapat merasai angin timur ni. Baik. Ya, jadi sekarang ni kita nak masuk ke musim kering lah, musim panas. Dan kebetulan pula pada musim sekarang ni padi-padi sudah habis dituai dan diambil dan menunggu masa untuk tanaman semula. Jadi kerana itulah kita mengambil nama sempena dengan angin timur itu sendiri sebagai pesta. Tapi bukanlah kita nak berpesta-pesta, tetapi kita melihat pada pengisian itu sendiri adalah mengembalikan semula nostalgia lama. Dan aktiviti yang kita adakan adalah mencerminkan kehidupan masyarakat petani pada suatu masa ketika dahulu dengan aktiviti-aktiviti kampung. Jadi kalau satu ketika dahulu selepas musim menuai saja, aktiviti masyarakat kampung selepas itu ialah yang anak-anaknya akan bermain layang-layang, bermain wow, ya, ibu bapanya akan menampi padi dan memproses padi menjadi beras dan aktiviti mengagau ikan di tanah sawah. Jadi itu semua kita kembalikan nostalgia lama itu dan kita jadikan ianya sebagai pengisian utama dalam program Pesta Angin Timur ini. Bagus. Kalau kita lihat kan Ismail, banyak pengisian untuk 3 hari ya. Betul. Kita mula pada 11 Mac dan berlangsung sampai 13 hari bulan Mac. Ya, tapi yang paling menarik ada 2-3 yang paling menarik di sini. Pertandingan mengail cili, pertandingan kambing cantik dan sihat, pertunjukan seni silat, menangkap itik. Menangkap itik juga ada. Menangkap itik dalam sungai. Sungai itu dia. Lepas itik berebutlah nanti masuk sungai, tangkaplah itik. Siapa dapat itik tu dia punyalah. Oh, macam tu. Itu hadiah dia. Kalau dia. dia. Dapat 2 ekor, dia ekor lah dia punya. Waduh. Kalau 3 ekor lah dia punya. Okey. Tahun lepas kita buat dalam tanah di petak sawah yang berair. Petak basah lah. Petak basah. Tapi tahun ni kita sebab tapak sekarang ni kita berdekatan dengan sungai. Jadi kita buat dalam sungai. Yang ini mungkin lebih lagi menarik. Ya, dan selain itu aktiviti di sungai juga kita ada panjat tiang licin dan juga ada pukul bantal di dalam sungai lah. Pukul bantal. Pukul bantal. Jadi sukalah saya mengambil kesempatan ni lah untuk mengatakan dan mengucapkan terima kasih. Yang aktiviti yang Cik Mel sebutkan tadi banyak-banyak tadi sebenarnya itu semuanya adalah dianjurkan oleh agensi-agensi lain yang turut bekerjasama dan memberikan komitmen yang begitu jitu kepada kami menyelaras dan menganjurkan aktiviti-aktiviti tersebut. Bagus. Betul. Dan satu lagi yang hendak saya wawarkan ialah pihak Fama akan membawa 6 tan buah tembikai yang akan dijual pada tempoh tersebut. 3 hari itu. 3 hari itu. Harga murah. Dengan harga RM1 1 kilo. Wow, murah tu. RM1 1 kilo. RM1 1 kilo. Jadi siapa-siapa yang nak berminat tu boleh bawa balik buah tembikai lah nanti masing-masing. Jualan akan bermula 12 hari bulan. 12 hari bulan. Bawa lori siap-siap. Itulah. Dan begitu juga kita ada gerai-gerai pameran. Gerai pameran daripada agensi kerajaan dan juga badan bukan kerajaan kita sediakan sebanyak 24 buah gerai. Yang mana gerai-gerai ini bukan sahaja mempamerkan produk mereka tetapi menjual sekali produk-produk mereka. Ya, yang kita utamakan ialah produk-produk yang terjual itu nanti kita akan kumpulkan keseluruhan jualan dalam tempoh 3 hari ini berapa ROI yang kita dapat membantu menjanah ekonomi peserta-peserta di situ. Dan salah satu gerai yang disertai oleh SKMM yang ini pun menarik juga. Siapa-siapa yang ada telefon bimbit yang lama, handphone lah, ada yang dah tak pakai, ada yang dah rosak ke apa, bawa ke program ini dan boleh tukar, bukan tukar telefon baru. Oh, boleh ke?
Tetapi ada tetapinya. Bukan tukar baru. Serahkan gitu. kepada SKMM dan mereka akan bagi tukar dengan hamper. Baguslah tu. Dapat juga hamper. Yang masih berfungsi ke? Begitu juga dengan yang dah rosak lah. Dah rosak lah. Yang dah rosak. Mungkin ada yang suka kumpul handphone lama kan. Jadi boleh. Jadi gerai-gerai pameran ni juga ada menyediakan aktiviti di gerai masing-masing yang menyediakan hadiah, kuis dan sebagainya. Dan kami Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara juga akan membuat jualan buku-buku terbitan JKKN lah. Yang itu lebih kepada seni budaya lah. Pameran-pameran ini bukan saja di gerai-gerai, tetapi kita juga membawa perkhidmatan yang menggunakan lori sebagai pameran mereka. Dan setakat ini ada 5 buah kenderaan yang akan dibawa ke situ. Contohnya macam Jabatan Pengangkutan Jalan akan membuka kaunternya di dalam lori tersebut. Begitu juga dengan Majlis Perbandaran Kanga dan Jabatan Pertanian, Pertubuhan Peladang. Mereka akan membawa lori kenderaan mereka yang untuk jadikan pameran. Baik, Encik Rahmat, kalau kita melihat aktiviti yang dilaksanakan seperti ini adalah aktiviti petani, pesawah dan sebagainya. Dan sekarang ini generasi petani dan pesawah sudah pun kita kata terhenti apabila golongan muda sudah ramai berhijrah ke bandar dan mencari pekerjaan di bandar. Jadi bagaimana aktiviti seperti ini boleh mendekatkan kembali golongan masyarakat kita kepada asas aktiviti-aktiviti petani, apa yang dilakukan dan juga budaya kita sendiri? Ya, Pesta Angin Timur ni pun dah jadi jenama yang dah dikenali oleh hampir keseluruhan rakyat di negeri Perlis. Dan begitu juga anak-anak muda yang telah berhijrah ke bandar, contohnya di Kota Kuala Lumpur. Biasanya pada waktu ini mereka akan balik. Mereka akan balik bila tahu tarikhnya, bila Pesta Angin Timur dibuat, mereka akan balik. Cuti sekolah pun dah mula. Yang zaman yang lahir pada tahun 60-an, 70-an tu masih lagi dapat merasai kehidupan secara kampung mereka dengan terlibat dengan aktiviti-aktiviti pertanian bersawah tadi. Tapi sekarang ni semuanya dah dikerjakan oleh jentera. Jadi mereka memang merindui untuk terlibat sekali dalam acara-acara seperti ini, dan mereka memang akan balik ke negeri Perlis, ke kampung mereka. Apatah lagi tarikh yang kita buat ni adalah hari pertama cuti sekolah, musim cuti sekolah. Jadi insya-Allah dengan adanya aktiviti yang kita aturkan yang lebih kepada aktiviti yang dijalankan oleh orang terdahulu ni, saya rasa anak-anak muda ataupun generasi hari ini akan mengenali semula, dan mereka juga secara langsung didedahkan apa yang mak bapak, datuk nenek moyang mereka dulu buat sewaktu habis menuai padi ketika dahulu. Jadi ya, Pesta Angin Timur Perlis ya. Untuk makluman anda semua, sekali lagi 11 hingga 13 Mac, Kampung Padang Benter, Simpang 4 Perlis, dari 10 pagi hingga 11 malam. Jadi untuk 3 hari berturut-turut ada banyak aktiviti yang telah diatur untuk anda. Ada pertandingan-pertandingan yang cukup unik dan juga yang cantik. Okey, banyak sangat kalau ada wayang kulit. Itu dia. Wayang kulit pada malam pertama, besok malam wayang kulit. Daripada penggiat wayang kulit di sana. Tempatan yang kita ada penggiat wayang kulit di Perlis. Dan malam kedua kita dari Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara akan membawa program Kembara Inspitari yang melibatkan JKKN Negeri Kedah dan juga JKKN Pulau Pinang, yang mana malam kedua nanti 3 negeri ini akan bergabung untuk mengadakan persembahan kebudayaan. Dan malam itu juga kita insya-Allah ada artis undangan lah. Siapa tu? Tak boleh cakap lah tu. Nak cakap? Boleh, kita nak tahu juga. Orangnya pun namanya sama juga dengan saya. Jadi Rahmat Eka Matra. Betul. Jadi kepada orang ramai yang berdekatan ataupun yang nak datang ke Perlis ni, malam kedua artis undangan kita ialah Rahmat lah. Rahmat Eka Matra. Dan malam ketiga Ghazal Party. Ghazal Party ni memang kita orang di utara memang sonok, suka sangat tengok Ghazal Party ni.
ya, dengan lagu-lagu dia. Ya. Okey, untuk kita kata secara kesimpulannya lah, bagaimana Encik Rahmat melihat usaha JKKN dan juga usaha Kerajaan Negeri Perlis bagi memastikan agar Pesta Angin Timur ini menjadi satu aktiviti pelancongan yang menjadi simbolik kepada usaha Perlis mempromosikan negeri Perlis khususnya dan juga mempromosikan industri pelancongan. Ya, kami melihat Pesta Angin Timur ini sudah dikenali oleh ramailah, terutamanya rakyat di negeri Perlis sendiri. Kerana program ini melibatkan beberapa sektor, terutamanya kita lihat dari sektor kebudayaan sendiri, dari sektor pelancongan, dari sektor perusahaan, daripada pertanian, sektor pertanian, usahawan-usahawan kecil dan juga sektor perkhidmatan lah. Jadi kelima-lima ni kita anggap sebagai serampang lima mata yang boleh membantu peserta ataupun penduduk tempatan menjana pendapatan mereka. Ya, kalau tahun 2015, tahun lepas, daripada bancian kami pada setiap hari sehinggalah hari ketiga, pendapatan yang dapat dikumpul daripada peserta-peserta dan penjaja-penjaja yang berniaga di situ lebih daripada 530,000. Wow. Jadi sasaran kita tahun ni kalau boleh kita akan cuba dapatkan lebih daripada 550,000 lah sebagai ROI kita. Begitu juga dengan jumlah pengunjung. Kalau tahun lepas kita dapati lebih daripada 100,000 pengunjung yang datang, tahun ini kita sasarkan lebih daripada 130,000 pengunjung lah ya untuk datang, dan secara tak langsung kita berharap Pesta Angin Timur ini akan jadi jenama yang sama dengan Mempelam Harum Manis. Kalau orang sebut Mempelam Harum Manis tu orang akan tahu itu Perlis. Itu Perlis. Oh, itu Perlis. Jadi kalau sebut lepas ni sebut Pesta Angin Timur, itu pun Perlis juga. Itu dijual untuk RM1 1 kilo ke macam mana? Oh, tidak dijual lagi. Belum musim dia lagi. Belum musim. Dia bulan 5 nanti. Ini jangan mengidam sangat. Dah musim bolehlah. Jangan mengidam sangatlah. Hai, tak baik. Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Encik Rahmat Mat Noh, pengarah JKKN Perlis. Kita sememangnya akan bersama-sama mempromosikan dan mewawarkan mengenai Pesta Angin Pantai Timur 2016. Timur ya. Pesta Angin Timur 2016. Satu usaha Perlis untuk mempromosikan aktiviti pelancongan. Terima kasih Encik Rahmat. Banyak aktiviti menarik ya. Ya, datang sekalian. Kita bisa datang ini. Oh, mesti. Tu tembikai tu 1 kilo RM1. Dia tembikai je. Bawa 1 lori. Baik, pada anda kalau anda bolehlah turun, naik ke Perlis, pergilah ke Perlis, Pesta Angin Timur Perlis 2016 dari 11 hingga 13 Mac. Betul. Ada banyak pengisian dan banyak pertandingan dan juga demonstrasi yang telah disediakan untuk anda. Betul. Bertempat di Kampung Padang Benter, Simpang 4 Perlis, 10 pagi hingga 11 malam, datang beramai-ramai. Sebagai penutup untuk Selamat Pagi Malaysia hari ini, kita akan saksikan persembahan Mai Pakat Mai. Tapi bukan dari orang Perlis, cuma dari JKKN Selangor. Ya, betul. Jadi dari saya, Annie Joseph dan juga saya Ismail Adnan mengucapkan terima kasih kerana menonton kami selama 2 jam hari ini. Jangan lupa untuk menonton Selamat Pagi Malaysia esok dan hari-hari seterusnya. Banyak pengisian menarik akan kami kongsikan bersama dengan anda. kita jumpa lagi. Mai, Pakat Mai.